Seterusnya kita akan tengok ya, okey, apa dia kesan sekiranya pada kawasan tumbuhan tersebut ada persekitaran yang tercemar dan tidak tercemar. So, pertama kita tengok ialah apa kesan kalau wujudnya jerebu, debu dengan habuk ni pada tumbuhan. Kalau pada manusia sebelum ni kita tahu dia boleh masuk ke dalam kita punya sistem respirasi, dia boleh melekat pada bahagian kita punya bronchus, bronchial dan juga pada bahagian kita punya esophagus. Tapi kalau untuk tumbuhan, apa kesan jerebu debu dengan habuk ni ialah, okay, kita tengok kepada contoh. Kita ada daun-daun. Kita tahu daun ni ialah tempat untuk jalankan proses fotosintesis. Pada daun kita ada liang stoma. Yang mana liang stoma ni berfungsi untuk respirasi. Benarkan gas oksigen dengan karbon dioksida untuk melalui stoma, nak keluar masuk. Okay, tapi bila mana adanya jerebu, ada debu dan juga habuk-habuk tadi, contohlah pada kawasan yang dekat dengan kilang, kawasan yang dekat dengan tapak pembinaan. So, ada banyak tiga-tiga benda ni. So, tiga-tiga ni sama ada jerebu, debu ataupun habuk ni, dia akan melekat pada bahagian-bahagian daun, tak kisahlah pada bahagian atas ataupun pada bahagian bawah daun, dan menyebabkan liang stoma ni akan jadi tertutup. So, tertutup secara dipaksa. Ada benda yang menghalang. So, bila mana liang stoma ni tertutup oleh tiga-tiga bahan ni, menyebabkan proses respirasi tak dapat nak berlaku. Bila proses respirasi tak dapat nak berlaku, secara automatik dia akan efek juga fotosintesis. So, kesannya ialah bila mana ada jerebu, debu dan habuk ni, dia akan melekat pada liang stoma, menyebabkan stoma dalam keadaan yang tertutup. Kesannya ialah respirasi tak dapat nak berlaku, proses pertukaran gas tak dapat nak berlaku ataupun rendah, dan fotosintesis pun tak dapat nak berlaku. So, lama-lama boleh menyebabkan tumbuhan tersebut mati. So, ingat tumbuhan nak mati bukan mudah. Mesti ada reason yang menyebabkan dia boleh jadi mati. Okey, ini kalau tengok kepada kesan jerebu, kesan debu dan juga kesan habuk. Okey. Seterusnya kita tengok kalau berkait dengan gas berasid pula. Apa kesannya pada tumbuhan kalau udara ni tercemar dengan gas-gas. Okay, kalau tengok salah satu pencemaran yang berlaku pada udara ialah hujan asid. Hujan asid ni kita pernah bincangkan sebelum ni. Hasil daripada adanya gas sulfur dioksida dengan nitrogen dioksida yang bercampur dengan air hujan. So, apa yang berlaku bila ada hujan asid? Hujan asid ni turun, kena pada tanah. Okay. Kita juga ada hujan asid contohnya. Ni ialah air hujan dah bercampur dengan asid. Okey, titik-titik air hujan So, titik asid. So, bila mana dia turun kepada tanah, menyebabkan tanah ni pH-nya akan berkurangan. Dia akan jadi lebih berasid. So, bila dia berasid, dia tak sesuai untuk pertumbuhan. Lama-lama dia boleh menyebabkan kesuburan tanah berkurang. So, kata kat sini, ni ada bagi juga apa dia langkah-langkah pencegahan nak elakkan daripada tumbuhan ni terjejas. So, kata kat sini, kalau pada Malaysia dan Indonesia ni, haramkan pembakaran terbuka. Kalau berlaku dekat China ni, dia hadkan bilangan kenderaan bermotor. Sebab China ni ada banyak rakyat. So, rakyat dia kebanyakan ni pun menggunakan kenderaan yang bermotor. Yang mana kenderaan bermotor boleh keluarkan gas-gas tadi. Nitrogen dioksida dengan sulfur dioksida. So, bila kurangkan penggunaan, boleh laku juga kurangkan wujudnya hujan asid. Dan yang ketiga ialah galakkan penggunaan tenaga alternatif. Tenaga lain. Bukannya tenaga daripada yang tidak boleh untuk diperbaharui. Gunakan tenaga yang boleh diperbaharui. Contoh dia macam tenaga suria. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum.